mengembangkan tentang modul pembelajaran yaitu Jom Kuasai Peribahasa menggunakan Kahoot dan Wordball dalam tema peribahasa. Sebelum itu saya akan memperkenalkan ahli tuturan kami. Yang pertama ialah saya sendiri, Nursyafika Syafri binti Jumaan. Yang kedua ialah Saritem Tiffany. Ketiga ialah Isnani binti Kamarudin. Keempat Krisnawati Ramon. Kelima Juveneta dan keenam ialah Nur Farah. Kita akan masuk kepada satu yaitu pembangunan pembelajaran. Apakah itu pembelajaran? Pembelajaran adalah penggunaan teknologi digital dan internet dalam proses pendidikan. Yang kedua, pembelajaran ini boleh dilaksanakan secara dalam kajian, hibrid ataupun bersemuka. Ianya turut menyokong pembelajaran sendiri dan juga. Apakah pula kepentingan bagi pembelajaran ini? Yang pertama ialah meningkatkan penglibatan murid. Yang kedua ialah menjadikan pembelajaran yang lebih interaktif. Ketiga ialah menyediakan maklumat secara segera, dan yang keempat ialah selaras dengan pendidikan abad ke-21. Sekarang kita akan beralih kepada satu kedua penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Melayu. Apakah isu terhadap penggunaan pembelajaran ini? Yang pertama ialah memahami maksud peribahasa. Dikatakan banyak pelajar yang masih kurang memahami apa maksud peribahasa dan cara menggunakannya dalam keseharian maupun pendidikan. Yang kedua ialah pelajar suka dalam mengingati peribahasa, dan yang ketiga ialah menggunakannya dalam konteks yang sesuai. Apakah penyelesaian yang sesuai untuk digunakan? Yang pertama ialah menggunakan aplikasi pembelajaran yang baik. Yang pertama ialah Kahoot digunakan dalam bentuk kuis interaktif dan dilengkapi dengan papan markah serta mengandungi maklum balas dengan segera. Yang kedua ialah aplikasi Wordball dengan memiliki aktiviti seperti padanan dan susun semula perkataan dalam bentuk aktiviti permainan yang dapat merangsang pembelajaran murid dalam bahasa. Hasilnya, pembelajaran ini menjadi lebih seronok, motivasi meningkat serta penguasaan peribahasa bertambah baik. Apakah pula objektif dalam pembelajaran ini? Yang pertama ialah mengenal pasti maksud peribahasa dengan betul menggunakan Kahoot dan Wordball. Yang kedua ialah mengaplikasikan peribahasa berdasarkan situasi yang diberikan. Dan yang ketiga ialah meningkatkan minat, penglibatan dan motivasi pendekatan melalui game-based learning. Terusnya kita akan beralih kepada satu penyangkut, yaitu analisis keperluan pelajar. Apakah masalah yang kamu dapati semasa membangunkan pembelajaran ini? Ialah pelajar suka mengingat maksud peribahasa. Yang kedua ialah menghafal atau memahami konteks peribahasa itu tersendiri. Dan yang ketiga ialah kurang berminat kerana kaedah tradisional. Apakah cara penyelesaiannya? Menggunakan aktiviti permainan digital seperti kuis interaktif, padanan peribahasa serta maklum balas segera dengan menggunakan aplikasi seperti Kahoot dan Wordball. Apakah impak terhadap pelajar semasa menggunakan pembelajaran ini? Yang pertama ialah meningkatkan motivasi pelajar. Yang kedua ialah pembelajaran yang aktif. Dan yang ketiga ialah penguasaan peribahasa lebih baik terhadap pelajar. Sekian itu saja daripada saya. Seterusnya adalah 2.0, yaitu sorotan gitar. Di sini kajian kami menggunakan dua jenis teori, yaitu teori teknologi exception model (PAM) dan juga teori self-determination theory. Kami mengkaji penggunaan teknologi dalam pengajaran bahasa Melayu juga pendekatan game-based learning, serta penggunaan Kahoot dan Wordball sebagai platform pembelajaran. Kami juga mengenal pasti dapatan kajian lepas
menjelaskan keberkesanan DBL dalam PDP bahasa Melayu dan menyokong pembangunan model peribahasa Indonesia. Sumber akademik yang pertama yaitu KAHUT. Tujuan kajian kami KAHUT ialah menilai keberkesanan KAHUT dalam pembelajaran. Dapatan kami ialah meningkatkan motivasi murid, juga menggalakkan penglibatan yang aktif, dapat waktu membalas diperoleh secara segera, juga mewujudkan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Apa hubungan kait dengan modul? KAHUT ini digunakan sebagai indikator efektif untuk mempercepat pemahaman modul terhadap murid dengan jelas. Oke, sumber akademik yang kedua yaitu World. Tujuan kajian ini ialah untuk menilai keberkesanan World dalam PDP bahasa. Dapatan kami ialah meningkatkan minat murid. Kedua, membantu memahami isi pembelajaran. Ketiga, aktiviti PDP lebih interaktif. Yang terakhir, ia menggalakkan pembelajaran ini. Dan apa hubungannya dengan modul? Modul digunakan sebagai latihan pengetahuan, metode padanan, keterampilan kata, juga permainan. Sumber akademik yang ketiga, game-based learning. Tujuan kajian untuk mengkaji kesan game-based learning terhadap pembelajaran. Dapatan kami dapat meningkatkan minat intrinsik. Yang kedua, menggalakkan pembelajaran aktif dan juga meningkatkan pencapaian akademik. Yang terakhir, menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Hubung kait sumber dengan modul ialah modul dapat mengintegrasikan elemen DBL melalui KAHUT dan juga World bagi meningkatkan penguasaan bahasa. Oke, salam sejahtera. Seterusnya saya akan membentangkan aplikasi KAHUT dan saya akan menerangkan mengapa kami memilih aplikasi KAHUT sebagai platform untuk membangunkan modul pengajaran peribahasa. Aplikasi KAHUT dipilih karena aplikasi ini menyediakan pembelajaran yang interaktif, menyeronokkan dan berpusatkan murid. Berbanding aplikasi seperti Google Form atau Quiz, KAHUT mempunyai elemen permainan seperti permatahan, pemasak, dan kedudukan peserta atau leaderboard yang mampu meningkatkan motivasi dan penglibatan murid sepanjang sesi pembelajaran. Selain itu, KAHUT juga membolehkan guru memperoleh waktu balas secara serta-merta. Guru dapat mengenal pasti tahap penguasaan murid melalui keputusan yang dipaparkan selepas setiap soalan yang diberikan. Hal ini memudahkan guru untuk menjalankan pentafsiran formatif dan merancang aktiviti susulan mengikut keperluan murid. KAHUT juga sangat sesuai digunakan dalam pembelajaran peribahasa karena guru boleh menggabungkan gambar, teks, dan berbagai jenis soalan. Ini membantu murid menghubung kaitkan maksud peribahasa dengan situasi sebenar sekaligus menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Oke, seterusnya saya akan menerangkan mengenai aplikasi World. Aplikasi ini kami gunakan dalam pembangunan model
diakses melalui komputer, tablet, ataupun laptop. Jadi guru boleh menggunakannya sama ada semasa pengajaran dalam kelas ataupun ketika pembelajaran di rumah. Antara kelebihan utama Wordwall ialah dapat meningkatkan minat dan motivasi murid. Ini karena aktiviti yang disediakan menggunakan proses gamifikasi, yaitu pembelajaran melalui permainan. Apabila murid belajar sambil bermain, mereka akan lebih seronok, lebih fokus, dan lebih aktif untuk melibatkan diri dalam aktiviti yang dijalankan. Selain itu, guru juga dapat melihat keputusan murid secara otomatis sekaligus memudahkan proses penilaian formatif dan mengatasi tahap kepuasan murid dengan lebih cepat. Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa kekurangan, antaranya ialah Wordwall memerlukan capaian internet yang kuat dan stabil. Jika internet lemah atau murid tidak mempunyai perhatian sesuai, mereka mungkin menghadapi kesukaran untuk menyelesaikan aktiviti pembelajaran. Selain itu, Wordwall juga mempunyai beberapa hal seperti bilangan aktiviti yang boleh dimiliki. Secara keseluruhannya, kami memilih Wordwall karena platform ini mampu menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan berkesan. Walaupun terdapat beberapa kekurangan, manfaat yang diberikan adalah jauh lebih besar jika digunakan secara terancang dan mengikut objektif pembelajaran. Oleh sebab itu, kami memilih Wordwall sebagai platform utama dalam pembangunan modern. Dapatan ujian rilis memiliki pembelajaran bahasa melalui kami. Ujian rilis dijalankan bagi menilai keberkesanan modul pembelajaran dengan menggunakan Wordwall dengan bertujuan untuk mendapatkan maklum batas awal dan mengatasi kelemahan modul. Hal ini melibatkan 5 orang responden pelajar tingkatan 2 dengan data dianalisis menggunakan harapan, peratusan, serta struktur. Selanjutnya adalah kaidah kajian dan profiling terbang. Bagi kaidah kajian, kami menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu ujian rilis, instrumen seperti Google Form, soal pendidik yang berskala riset 5 kata. Bagi bahagian soal pendidik pula, ada 3, bagian E, B, dan C. Bagian E, demografik model, bagian B, penilaian model pembelajaran, dan bagian C adalah cadangan pendapat mereka. Bagi analisis data pula, analisis deskriptif, yaitu pemerapan dan perusahaan. Yang seterusnya adalah profil responden. Jumlah responden terdiri daripada 5 orang pelajar tingkatan 2. Semua responden telah menggunakan aktiviti Wordwall dan aktiviti Kahoot. Maklumat yang dikumpulkan adalah seperti jumlah, tingkatan, keparahan penggunaan aplikasi,
adalah 1 orang yaitu 20%, dan yang 5 1 orang 20%. Bagi dapatan pula, modul sesuai digunakan oleh pelajar berbagai tahap. Pelajar cemerlang mudah mengikuti bagi pelajar sederhana dan cepat memerlukan arahan yang lebih dijelaskan. Jadwal yang dibawakan adalah maklumat demokrasi dan model, analisis maklum balas terhadap modul, dan juga penilaian modul di pelajaran. Bagi maklumat demokrasi, bagi perempuan 60%, lelaki 40%, dan ditingkatkan semua orang memiliki tingkatan 2. Bagi penggunaan aplikasi digital, kegerapan yang gerak 60%, kadang-kadang 20%, dan yang jarang 20%. Seterusnya adalah analisis maklum balas terhadap model. Penilaian berdasarkan 5 item skala Likert persepsi responden terhadap modul dan juga kasus. Bagi dapatan utama, majoriti responden memberikan maklum balas yang positif. Modul membantu meningkatkan pemahaman, minat, dan keterlibatan dalam pembelajaran mereka. Terakhir adalah penilaian modul ibu pembelajaran, keberkesanan modul, dan juga kawan. Bagi dapatan item penilaian, modul membantu memahami logik bahasa Melayu. 60% sangat setuju, 40% setuju. Kamu menjadikan pembelajaran yang lebih menarik. Terdapat 60% sangat setuju dan 40% setuju. Bagi gabungan modul dan kasus meningkatkan pemahaman pula, 100% student sangat setuju. Dan yang terakhir, modul berkesan membantu pembelajaran bahasa Melayu. 80% sangat bersetuju dan 20% setuju. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada cadangan penambahbaikan model mengikuti 3 tahap penguasaan murid. Bagi penambahbaikan murid cemerlang, berdasarkan dapatan ujian kritis yang sudah dijalankan melalui 5 responden, murid cemerlang dapat mengikuti aktiviti dengan mudah. Oleh itu, kami mencadangkan supaya model diperdaya dengan soalan kemahiran berpikir arah tinggi dan aktiviti yang lebih mencabar, supaya mereka terus mengembangkan kemahiran berpikir mereka. Sebagai contoh, dalam menambah soalan kemahiran berpikir arah tinggi, guru boleh memasukkan soalan yang berunsur menganalisis, menilai, dan menyelesaikan masalah, seperti kajian case, situasi harian, serta memberi murid soalan yang mencabar dengan menanyakan justifikasi jawaban mereka itu. Tujuan penambahbaikan ini adalah untuk meningkatkan pemikiran kritis dan murid itu sendiri. Kemudian menghilangkan murid merasa bosan dengan soalan yang terlalu mudah. Jadi jelaslah menambah soalan kemahiran berpikir arah tinggi ini adalah penambahbaikan yang sesuai bagi murid cemerlang. Penambahbaikan bagi murid sederhana pula melalui aktiviti secara berperingkat, seperti padanan maksud, pilihan peribahasa, aplikasi dalam situasi kehidupan mereka. Arahan dan panduan mesti jelas. Contoh jawaban, petunjuk lintas, maklum balas selepas aktiviti. Tujuan penambahbaikan ini dilakukan bagi murid tahap sederhana adalah membina keyakinan mereka serta membantu murid memahami secara beransur-ansur. Ini karena melalui ujian kritis yang kami jalankan, murid tahap sederhana menunjukkan mereka perlu sedikit masa untuk memahami arahan. Oleh itu, aktiviti secara berperingkat ini ataupun scaffolding adalah penambahbaikan yang sesuai bagi model kami terhadap murid tahap sederhana ini. Yang terakhir, cadangan penambahbaikan bagi murid lemah pula. Melalui ujian kritis yang kami jalankan, murid lemah mereka masih memerlukan sokongan tambahan. Justru model dicadangkan menggunakan arahan yang ringkas, mempunyai gambar yang lebih jelas, tempo masa menjawab yang lebih panjang, terutamanya aplikasi model Kahoot. Maklum balas selepas setiap soalan juga perlu ditambahkan dengan memberi penjelasan jawaban betul atau salah, membantu mengatasi kesilapan pada jawaban
serta menumbuhkan pemahaman mereka dalam menjawab model ini. Tujuan penambahkan ini adalah untuk meningkatkan kepahaman dan keyakinan murid itu sendiri serta menjadikan Kahoot dan Wordwall sebagai medium pembelajaran yang lebih berkesan. Itu tadi cara mengabaikan model Kahoot dan